Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam bahagian adab, iaitu unit yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutanku. Baik, dalam tajuk ini kita akan belajar kenapa Rasulullah perlu menjadi ikutan kita dan bagaimana cara kita mahu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, gambaran pertama di muka surat 135 ini, kita lihat gambaran orang sedang menyambut Maulidur Rasul, iaitu hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum itu mari kita baca ayat Al-Quran yang dilampirkan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, iaitu kita semua, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepada baginda dengan sebenar-benarnya. Baik, siapakah Nabi Muhammad itu? Siapakah Rasulullah itu? Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan insan ataupun manusia yang paling banyak berjasa kepada kita. Berjasa kepada seluruh manusia. Berjasa kepada seluruh alam ini. Ya, kalau tidak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanannya dan segala jasa-jasanya bersama dengan sahabat-sahabatnya, maka hari ini kita berada dalam kejahilan. Kita dalam keadaan kegelapan. Kita mungkin dalam keadaan saling bermusuhan, saling bergaduh, pukul-pukul di antara satu sama lain. Kita berdengki dengan orang-orang lain dan sebagainya. Tapi hasil daripada pengorbanan Rasulullah yang telah menyebarkan agama Islam, menyebarkan akhlak-akhlak yang mulia, maka hari ini kita menjadi orang yang baik, orang yang berhati mulia, orang yang suka membantu, orang yang suka memberi makan kepada orang-orang susah dan sebagainya. Baik, jadi begitu juga kalau kita lihat dalam konteks ibu dan ayah kita. Murid-murid semua sudah tentu sayang dengan ibu dan ayah, betul? Kenapa kita sayang? Sebab apa? Antaranya kerana mereka lah yang melahirkan kita. Mereka lah yang membesarkan kita. Mereka yang menyediakan makan, tempat tinggal, pakaian, sekolah untuk kita semua. Jadi kita perlu sayang mereka dan kita perlu tunjukkan rasa sayang kita, rasa terima kasih kita kepada ibu dan bapa. Bagaimana caranya? Sudah tentu antaranya ialah dengan kita taat kepada ibu ayah, kita juga menggembirakan hati mereka berdua, kita juga membuatkan mereka rasa senang hati dan sebagainya. Dan salah satu daripada cara kita berterima kasih kepada orang-orang yang kita sayang seperti ibu bapa ialah kita mendoakan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk mereka. Jadi begitulah juga dengan kita hari ini, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda telah tiada, telah wafat, telah meninggal dunia, tapi kita masih lagi berpeluang untuk melahirkan rasa terima kasih kepadanya. Bagaimana caranya? Caranya ialah dengan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa itu selawat? Mari kita lihat. Baik, muka surat 136. Maksud solawat ialah doa atau pujian untuk memohon keberkatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya kalau tadi kita berterima kasih kepada ibu bapa, kita doakan yang baik-baik untuk mereka. Ya Allah, ampunkan dosa ibu ayah kita. Ya Allah, kurniakan kebahagiaan untuk ibu ayah kita, sihatkan tubuh badan mereka. Dan untuk Rasulullah, kita doakan yang baik-baik juga. Apa caranya? Iaitu dengan berselawat. Macam mana kita mau berselawat? Caranya mudah saja, boleh lihat di bawah ini. Contohnya, kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ataupun sekurang-kurangnya kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa maksudnya? Maksudnya kita berdoa, Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan ahli keluarga baginda. Jadi bila kita mahu ucapkan rasa terima kasih, rasa sayang padanya dengan kita mendoakan kesejahteraan buat Nabi Muhammad melalui lafaz salawat. Itulah maksud salawat. Jadi yang menariknya, Rasulullah SAW, bila kita berselawat kepadanya, maka para malaikat akan menyampaikan berita itu kepada baginda. Maksudnya baginda akan tahu siapa yang berselawat kepadanya. Ya, Rasulullah akan tahu siapa yang berselawat kepadanya dan Rasulullah akan membalas kebaikan orang yang berselawat kepadanya. Dan kebaikan itu Rasulullah akan balas dengan cara di hari akhirat Rasulullah akan hantar ataupun mengirimkan syafaat. Apa itu syafaat? Bantuan untuk kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat seterusnya, di sini ada kepentingan mengamalkan salawat. Antaranya memupuk rasa cinta kita kepada baginda, yang kedua mendapat pahala, yang ketiga, mendapat syafaat. Apa itu syafaat? Iaitu pertolongan semasa di hari akhirat nanti. Baik, kita lihat 137. Baik, adab-adab berselawat. Ya, untuk berselawat pun masa kita berselawat perlukan adab-adabnya. Antaranya menyebut lafaznya dengan betul. Jangan kita baca laju-laju, akhirnya sebutannya salah dan tidak ada faedah. Yang kedua, memahami dan menghayatinya. Maksudnya, selawat yang kita ucap itu kita faham maksudnya. Yang ketiga, dilakukan dengan ikhlas. Dan yang keempat, berselawat dengan penuh kasih sayang. Seperti mana kita mendoakan yang baik-baik untuk ibu ayah kita dengan rasa sayang, begitu juga kita doa yang baik untuk Rasulullah dengan rasa sayang. Kemudian, apakah adab-adab terhadap Rasulullah SAW? Yang pertama, kita berselawat kepada Nabi. Itu tanda kita beradab. Yang kedua, kita mengasihi para sahabat-sahabat Nabi yang banyak membantu Nabi menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, beriltizam. Maksud beriltizam ini ialah kita bersungguh-sungguh mengamalkan apa? Sunnah Rasulullah SAW. Apa itu sunnah? Iaitu gaya hidup Rasulullah. Rasulullah contohnya masa kalau makan, Rasulullah tidak makan sehingga kekenyangan sampai sehingga rasa malas mahu mendirikan solat. Jadi kita pun begitu juga. Kita ikut gaya makan Nabi. Nabi kalau makan tidak sehingga terlalu kenyang. Yang keseterusnya berazam untuk menziarahi makam baginda yang terletak di Madinah Al-Munawwarah. Yang seterusnya yang terakhir, akibat kalau kita mengabaikan salawat, kita tidak bersalawat, apa dia? Yang pertama akan menghilangkan rasa cinta kita kepada baginda SAW. Yang kedua, tidak mengasihi Rasulullah SAW dalam kehidupan. Yang ketiga, termasuk dalam golongan orang yang hina. Disebab itu, murid-murid semua, bila kita sudah tahu kelebihan kita berselawat, maka banyakkanlah berselawat. Sekurang-kurangnya dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang terakhir sekali, sesiapa yang berselawat kepada Nabi kita sekali, maka Allah akan berselawat pula kepadanya 10 kali. Maknanya kita doa yang baik-baik untuk Nabi kita sekali saja, lalu Allah akan balas balik dengan doa yang baik juga untuk kita 10 kali ganda. Dan orang yang tidak mau berselawat ialah orang yang bakhil. Sampai sini sahaja, kita jumpa lagi.